Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah, nama saya Muhammad Afham Daniel bin Yusdi, nombor matrik 058811. Jadi saya daripada Diploma Pengajian Islam Syariah semester 6 bagi tahun 21-22. Jadi insya-Allah saya akan membentangkan ataupun membahaskan mengenai hadis yang bertajuk daripada kitab haji. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Zurita binti Muhammad Yusuf kerana memberikan tugasan ini kepada saya dengan baik. Alhamdulillah. Baiklah. Kita pergi kepada slide yang pertama. Slide yang pertama ini saya paparkan adalah hadis dan al-makna al-ijmali. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qatli ahli al-Iraqi dhati Iraq. Riwayah Abu Daud wan Nasa'i wa aslihi 'inda Muslim min hadithi Jabirun illa an riwayah syak fi raf'ihi. Wa fi sahihul Bukhari an Umar wa alladhi waqat dha Iraq wa 'inda Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmizi an Abi Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqat li ahli al-masyriq al-aqiq. Baik, maksud hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anhum bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai masa ataupun waktu untuk penduduk Iraq dengan suatu kaum. Ianya diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasi. Dan pada asalnya juga menurut Muslim dari hadis Jabir. Tetapi perawinya meragui ketinggiannya. Makna dalam hadis sahih ini Al-Bukhari, Umar lah yang berpeluh. Menurut Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi dari Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini salam kepada atasnya mempunyai masa untuk orang-orang timur yang berkulit gelap. Baiklah. Seterusnya kita pergi kepada al-makna al-ijmali, iaitu makna bagi keseluruhan hadis ini. Baiklah, yang pertama zat Iraq. Al-Hafiz berkata dalam Al-Faq disebut demikian kerana di dalamnya terdapat urat. Maknanya di sini gunung yang kecil. Ianya mempunyai keraguan tentang membangkitkan, iaitu ianya tidak pasti bahawa daripada kata-kata Rasulullah SAW adalah sebaliknya. Ia teragak-agak adakah ia daripada kata-kata Jabir atau daripada kata-kata Rasulullah. Semoga Allah memberkati dan memberinya kesejahteraan. Baik. Al-Aqiq Al-Hafiz berkata dalam takhlis Al-Habir, Al-Aqiq adalah lembah air yang mengalir dari Gur Tima Al-Azhari, dan ia berkata ia adalah kasut yang berurat dan ia adalah lembah yang terkenal, dan ia juga adalah paling jauh dari Mekah daripada urat. Ia terletak di sebelah timur dan ia dimaksudkan di sini ialah Batu Aqiq. Ianya terletak di sebelah barat Madinah. Lanjutan daripadanya dia berkata, malam ini Tuhanku datang kepadaku dan berkata, berdoalah di lembah yang diberkati ini dan beribadahlah.
umrah semasa haji. Baiklah. Slide yang seterusnya saya paparkan di sini adalah at-tahlil al-lafzi. Baik. Poin yang pertama mengenai tahlil al-lafzi ini adalah Al-Bukhari. Ianya meriwayatkan dalam sahihnya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya apabila kedua-dua pelabuhan ini dibuka, mereka datang kepada Umar dan ianya semoga Allah meridainya. Yang kedua, padanya mereka berkata bahawa wahai Amirul Mukminin Rasulullah, semoga Allah memberkatinya dan memberinya kesejahteraan bagi mengakhiri penduduk Najd selama 1 abad. Yang ketiga, baginda bersabda, maka lihatlah contoh mereka dari jalan kamu, maka hadkan mereka kepada satu kaum. Hadis yang jelas dan sahih ini bagi membuktikan bahawa Rasulullah SAW tidak menetapkan masa bagi penduduk Iraq dengan satu perlumbaan. Seterusnya, masanya ditentukan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab. Ianya mendapat petunjuk yang benar dan semoga Allah meridainya. Dan Rasulullah SAW bersabda, dan kamu pasti mengikut sunnahku dan sunnah Rasul, khalifah yang mendapat petunjuk selepasku. Umat Islam telah sebulat suara bersetuju mengenainya. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anhu yang disebutkan di sini bagi penyusunan, dan hadis Al-Harith ibnu Amr Al-Sahmi yang dibawakan oleh Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i, bahawa Rasulullah SAW suatu masa bagi penduduk Iraq yang berbangga Al-Hafiz menyatakan dalam Al-Fat bahawa ia adalah lemah dan tidak ada satu pun dari jalannya yang bebas dari suatu artikel. Seterusnya, Al-Hafiz berkata dalam Al-Fat, diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i melalui Taus. Dia berkata Rasulullah SAW tidak menetapkan bagi sesuatu kaum, dan pada masa itu juga penduduk timur tidak. Dan dia berkata dalam Al-Um, tidaklah dibuktikan daripada Nabi SAW bahawa ia adalah had sesuatu kaum, malah orang ramai bersetuju dengannya. Baik. Slide yang seterusnya saya paparkan ini adalah sambungan daripada at-tahlil al-lafzi. Baiklah. Poin yang pertama pada slide ini adalah terjadi dalam diri Muslim melalui Abu Al-Zubair bahawa dia mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bertanya tentang batas waktu. Maka beliau berkata, saya mendengar, lalu beliau selesai dan berkata, saya melihatnya, maksud Nabi, semoga Allah merahmatinya dan memberinya kesejahteraan. Dan dalam lafaznya daripada hadis Abu Al-Zubair. Poin seterusnya, dia mendengar Jabir bin Abdullah bertanya tentang had masa, bagi dia berkata, saya mendengar. Seterusnya, saya fikir ia telah dibangkitkan kepada Nabi SAW dan beliau berkata, tangguh penduduk Madinah adalah dari Zulhulaifah dan jalan Iraq adalah dari suatu kaum, tangguh penduduk Najd adalah dari Qan dan tangguh penduduk Yaman adalah dari Yalam Salam. Baik. Adapun hadis ini daripada Ibnu Abbas, menurut Ahmad, Abi Dawud dan At-Tirmizi, bahawa Nabi SAW mempunyai masa untuk penduduk timur. Aqiq adalah daripada Yazid bin Abi Ziyad, dari Muhammad bin Ali bin Abdullah, Abbas dari Abbas, Ibnu Abbas. Dan di dalam hadis Umar radhiyallahu anhu yang menyatakan kaum tertentu ini
adalah bagi penduduk Iraq dan ijma' para sahabat. Semoga Allah meredai mereka. Ini adalah bukti bahawa jika jalan-jalan diciptakan bahawa kaum mereka tidak melewati masa-masa yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, atau jika kedatangan mereka sukar bagi mereka, maka mereka dihalang dari tempat yang berdekatan dengan waktu yang paling dekat dengan jalan mereka. Maka yang berikutnya terhalang dari Najd dan jalan Taif, dari Wadi Muharram, dan mereka datang dari jalan pantai dari selatan Sa'idi, dilucutkan kerana ia adalah tempat yang paling dekat untuk berkumpul semasa beliau berada di kasutnya di Jalan Baru. Dan seperti yang datang melalui Rabi' adalah dilucutkan tanpa pergi ke Al-Juhfa. Baiklah, slide yang terakhir yang saya paparkan ini adalah fiqh al-hadis. Yang pertama di sini adalah mengenai miqat bagi penduduk Iraq adalah seperti kaum. Yang kedua, dan barang siapa yang lewat di antara dua waktu, maka ihramnya adalah dari yang dekat dengan dua yang paling dekat dengannya dari segi keluarganya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tidaklah wajib bagi seorang yang tidak berada pada salah satu waktu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk datang ke zaman tersebut. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.